beristighfar, mohon keampunan. Sebab Ramadan ni samping dia syahrul Ramadan, syahrul siyam dan syahrul Quran, dia juga adalah syahrul istighfar. Jadi kita mulakan dengan puasa dan istighfar. Istighfar ni banyak cara, tapi yang paling singkatnya astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahaladzim. Mana ilah, ya Allah, aku minta ampun. Ada hadis Nabi SAW kata, as-siyamu junnah, puasa itu pelindung, perisai. Cuma dalam hadis ini dikatakan malam yakhriqha, selama dia tidak cacatkan, calarkan atau kuyakkan pelindung tu. Qila wa bima yakhriquha. Ada orang tanya, apa yang boleh mengoyakkan atau merosakkan pelindung tu, perisai tu? Nabi SAW jawab, bikadzibin aw ghibatin. Pelindung atau perisai yang dulu pernah kita bincang tu, perisai pedang tu, dia akan terkoyak apabila adanya dusta dan mengumpat. Hadis ni akhrajahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Selanjutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menasihatkan siapa-siapa yang terjadi padanya perkara tersebut, iaitu mengumpat ke, berbohong ke, maka segeralah dia bertaubat dan beristighfar. Lalu dia mengatakan, al-ghaibatu takhriqus sawma, mengumpat tu boleh mengoyak puasa. Wal istighfar yarqa'u, istighfar minta ampun boleh menampal, jadi dia tampal perisai yang koyak tadi. Cuma faman istata'a minkum ayyaji'a ghadan bisawmihi muraqqa'an falyaf'al, maka siapa-siapa yang suka, yang sanggup di kalangan kamu datang besok pada hari kiamat dengan puasanya bertampal-tampal, buatlah. Jadi walaupun boleh ditampal, tapi puasa tu tak cantik lah. Macam baju kita kan, baju mahal tapi bertampal, tak guna juga. Jadi marilah kita sama-sama berpuasa dengan tanpa mengumpat dan tanpa berbohong. Tetapi walaupun kita dah jaga, kadang-kadang tak sengaja juga, maka segeralah dengan istighfar dan taubat. Ada hadis lagi mengatakan, salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratu ma bainahun idza jitanabal kaba'ira. Sembahyang yang 5, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, dia adalah sebagai penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara sembahyang tadi, di antara Jumaat tadi dan di antara Ramadan tadi, selama mana dia tidak melaksanakan atau membuat dosa besar. Jadi saudara-saudara, puasa ini dia adalah salah satu kebaikan yang biasanya al-hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan-kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Cuma masalah dosa tu yang terhapus secara otomatik dengan perbuatan baik kita, termasuklah puasa, adalah dosa-dosa kecil. Sebab sesuai dengan hadis ni, selama mana dia tidak dosa besar. Jadi dosa besar tidak terampun secara otomatik, dia mesti dengan taubat, mesti dengan istighfar. Jadi kita ni, ialah mungkin dosa-dosa besar kita tak buat, tapi dosa-dosa kecil yang berulang adalah jadi dosa besar juga. Perlu kita bertaubat, perlu beristighfar, khususnya pada bulan Ramadan yang penuh dengan pengampunan ini. Jadi kalau dosa kecil diulang-ulang 2-3 kali, dia jadi dosa besar juga. Na'udzubillah. Jadi untuk itu, sempena dengan bulan Ramadan ni, berbanyaklah kita
beristighfar, banyaklah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kecil kita terhapus, dosa-dosa besar kita pun terhapus. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian ada hadis lagi diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indah wa lam yusalli alaihi." Hina lah raghima anfun. Anfun ni hidung. Raghima tu tertutup dengan tanah. Ini maknanya doa tak elok lah ni. Hina lah seorang lelaki, seorang itu akan hina apabila aku disebut di sisinya, tapi dia tidak berselawat kepada Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Jadi hati-hatilah, sama ada disebut ke, sama ada kita menulis ke, jangan bakhil untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai ulama kata tak cukup dengan simbol SAW, SAW, dia mesti lengkap. Jadi kalau tak nak tulis banyak-banyak tu, maka tulis bahasa Arab yang ada simbol sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terhindar daripada doa yang hina ini. Raghima anfu rajulin. Yang kedua, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Nah, ini syahid kita. Man salakha qabla an yughfara lahu. Hinalah seseorang itu bila dia masuk ke dalam bulan Ramadan, lalu Ramadan pun pergi sebelum dia diampunkan. Ini syahid kita yang kita nak bincang bahawa bulan Ramadan ni adalah bulan pengampunan. Tak patut sangatlah kita berada di bulan Ramadan, lalu Ramadan berakhir, Ramadan meninggalkan kita dalam masa sebulan kita puasa, tapi kita tidak dapat pengampunan. Maknanya kita mesti banyak-banyak istighfar. Yang ketiga lagi, waraghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Hinalah seseorang apabila dia mendapati kedua ibu bapanya sudah tua, tapi kedua-duanya tak dapat menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Kalau bapa atau mak kita masih muda, biasanya kita mudah menolong dia, sebab mungkin ada udang di balik mi. Tapi kalau dah tua mak ayah kita, ini yang satu cabaran. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita masa tua tu banyak-banyaklah, tingkatkanlah berbuat baik kepada dua ibu bapa. Hadis riwayat Muslim, riwayat Ahmad, riwayat Tirmizi juga. Nah, hadis itu mendorong kita supaya sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila disebut namanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadahlah sungguh-sungguh pada bulan Ramadan, khususnya beristighfar. Banyak-banyak buat baik kepada ibu bapa, lebih-lebih lagi bila mereka sudah tua, bagaimana diterangkan tadi. Cuma perlu kita tahu bahawa Ramadan bukan sekedar bulan untuk puasa, siam dan qiyam sahaja. Ini perlu kita ingat, ya. Tapi Ramadan juga adalah bulan meminta maghfirah daripada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kadang-kadang kita terlupa. Itulah hadis yang disebutkan tadi, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha wa lam yughfar lahu. Hina lah, tak beruntung lah orang tu apabila dia masuk ke dalam bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu, tapi dia tidak dapat pengampunan. Na'udzubillah. Jadi kita banyak-banyak beristighfar, meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka suka juga saya kemukakan apa sebab-sebab maghfirah dalam bulan mulia ini. Banyak di hadis
yang mengatakan bahawa dalam bulan Ramadan ini ada banyak pengampunan. Di antaranya hadis yang ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dalam keadaan dia beriman atau kerana beriman, kerana tuntutan iman dia, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam itu wa ihtisaban, dan kerana mencari pahala, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan baginya apa dosa yang telah berlalu. Dan ramai ulama mengatakan bahawa dosa yang diampunkan dengan adanya Ramadan itu adalah dosa-dosa kecil. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ada lagi satu hadis yang sama juga. Cuma beza dia qama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Cuma sini qama, siapa yang membuat, menegakkan, mengerjakan Ramadan dengan serius, secara beriman dan mohon pahala daripada Allah Taala, dia akan diampunkan. Jadi di sini qama lebih umum. Qama Ramadan ni maknanya dengan puasanya, dengan tarawihnya, dengan tahajudnya dan sebagainya. Hadis ini riwayat Bukhari juga. Kemudian ada lagi satu, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Ini khas pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang berdiri sungguh-sungguh solat dengan macam-macam ibadah yang lain pada malam bulan Lailatul Qadar secara beriman dan secara minta mendapatkan pahala, maka diampunkanlah segala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari juga. Lalu kita tanya, apa sebenarnya maghfirah yang disuruh sangat Allah Ta'ala dan Rasul SAW juga gesa gitu, bagi motivasi macam-macam tentang maghfirah ini. Maghfirah adalah menutup dosa. Itu dia keampunan tu. Ghafara tu menutup. Ghafara menutup dosa dan menghapuskan segala azabnya. Mudah-mudahan kita mendapat maghfirah pada bulan ini. Yang akhirnya nanti, bila sudah kita mendapat maghfirah itu, Allah tidak akan memalukan kita di dunia ini. Saudara-saudara, dosa yang kita buat tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang. Hati-hati. Orang yang berbuat dosa, dia akan ditimpakan kehinaan. Dan di akhirat besok ditimpa lagi dengan azab yang pedih. Jadi, saudara-saudara, dosa adalah suatu perkara yang sangat mengerikan, tapi dia sentiasa kita buat. Astagfirullahaladzim. Jadi bila kita minta keampunan, Allah Ta'ala ampunkan, dan bermakna Allah tidak akan memalukan kita di dunia ini lagi, dan juga tidak dimalukan kita nanti di hari kiamat kelak, insyaAllah. Allahumma ighfir lana dzunubana kullaha diqqaha wa jillaha awaluha wa akhiruha wa alaniyataha wa sirraha. Amin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami semua, yang kecilnya, yang besarnya, yang mula-mula dulu, yang akhir-akhir kebelakangan ini, yang secara terang-terangan dan secara rahasia-rahasia. Amin. Allah Azza wa Jalla banyak menyebut istighfar dalam Al-Quran. Ini juga perlu kita ambil berat. Allah Ta'ala itu sifat dia, salah satunya adalah Ghafur, Maha Pengampun, dan dia suka sangat hambanya minta ampun kepada dia. Maka disebutlah berbagai-bagai bentuk istighfar, pengampunan di dalam Al-Quran. Di antaranya dia puji hamba-hambanya yang minta ampun. Wal mustaghfirina bil ashar
mereka yang minta ampun sewaktu mereka bersahur. Dan ini ketika sahur ini jarang kita bangun sahur malam kan, kalau tidak pada bulan Ramadan. Jadi kita ambil kesempatan pada bulan Ramadan ini kita minta ampun supaya Allah Ta'ala puji kita, supaya Allah Ta'ala suka pada kita. Allah Ta'ala banyak mengatakan dia suka pada innallaha yuhibbul muttaqin. Allah suka pada orang-orang yang takwa. Tapi apakah kita ni orang yang takwa? Belum tentu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Kita tak ada ihsan apa yang kita buat. Tapi bab ini innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka pada hamba-hambanya yang selalu kembali kepadanya, selalu bertaubat, selalu beristighfar. Maka ini mungkin boleh kita buat. Kalau tak pakai modal, modalnya apa? Istighfar. Jadi ayat ini menggesa kita supaya beristighfar, kerana Allah Ta'ala puji orang-orang yang beristighfar pada masa sahur ini. Asal pada bulan Ramadan ya. Ada Allah Ta'ala perintah suruh betul-betul astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Minta ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampunlah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi dia gesa kita supaya minta ampun, kemudian dia motivasi kita dengan sifatnya yang Maha Ghafur. Al-Baqarah 199. Ada lagi sekedar maklumat, pemberitahuan sahaja. Ini pun juga menggesa kita supaya selalu beristighfar. Sebab Allah Ta'ala kata, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim." Siapa yang beramal tak elok, beramal jahat, atau buat zalim kepada dirinya sendiri, buat perkara-perkara yang berlawanan, buat dosa itu sama dengan menzalimi diri, sebab mendedahkan diri kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian summa, lama buat dosa tu, summa, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hasilnya kalau dia minta ampun? Yajidillah ghafurur rahim. Dia akan dapati Allah Ta'ala Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pintu taubat tidak pernah tertutup, macam mana pun besarnya, macam mana pun banyaknya dosa. Jadi bila kita minta ampun, jangan ingat dosa kita yang besar, tapi ingatlah pintu Allah yang sangat luas. Semoga kita tidak putus harap daripada sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah An-Nisa. Kemudian perlu kita tahu juga bahawa istighfar serupa dengan doa. Allah akan kabulkan jika cukup syarat dan tiada penghalang. Doa Allah Ta'ala kabulkan kalau cukup syaratnya lah. Jangan buat doa tapi tak bersyarat, tak berusaha, atau berdoa tapi makan haram, minum haram, macam mana nak dikabulkan? Jadi kalau kita berdoa, Allah akan kabulkan, Allah akan ijabah kalau cukup syarat dan tiada penghalang. Samalah dengan istighfar. Allah akan ampunkan sesiapa sahaja yang minta ampun padanya jika cukup syarat dan tiada penghalang. Jadi kita nak tahu jugalah apa syarat-syarat istighfar itu baru diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat istighfar, syarat-syarat taubat, dia ada 3. Cuma sebahagian ulama tambah 1 lagi jadi 4, yaitu ikhlas. Kita bertaubat tu mesti niat kita adalah ikhlas semata-mata nak kembali kepada Allah Ta'ala. Ikhlas semata-mata kita nak berdamai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melepaskan diri daripada dosa. Dosa yang ada tu kita lepaskan, maknanya kita tinggalkan
masih ada tersimpan di hati kita. Umpamanya kalau barang yang kita curi, barang tu masih ada lagi, atau nombor tempat-tempat yang tak elok tu ada di tangan kita, buang. Itu artinya kita melepaskan diri daripada segala perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Yang ketiga, menyesali apa yang telah berlalu. Menyesal. Ini satu perkara yang perlu kita wujudkan dalam kita istighfar. Rasa penyesalan. Menyesal betul-betul bahawa kita telah tersilap jalan. Yang keempat adalah berazam tidak mengulangi dosa tersebut. Azam yang putus betul-betul, tekad yang putus betul-betul tidak akan mengulangi walau macam mana pun. Itulah syarat dia. Itu pun kalau dosa itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulama pula ada menambah, kalau dosa kita adalah kepada orang, kepada manusia yang lain, yang tersabit dengan atau terbabit dengan hak manusia lain, kita pernah menganiayanya, pernah memalukannya, pernah mengumpatnya, pernah mencacinya, pernah mencuri barangnya, menzalimi dalam segala hal, maka dia tak cukup yang 4 tadi. Sebab kalau tak cukup 4 tu maka tak diterima. Makanya pernah Hasan Basri mencaci orang, maka Khadam Hasan Basri kata, si fulan mencacimu. Lalu Hasan Basri apa? Hasan Basri ambil sebekas tamar, sedulang tamar kurma, bagi sama orang yang mencaci tadi sebagai hadiah. Sebab apa? Sebab balasan. Orang tu bagi pahala sama dia. Itulah akibat bila kita mencaci orang tapi kita tak cukup syarat yang kelima ni. Apa dia? Syarat yang kelima tu adalah minta kepada yang punya hak tu supaya dia halalkan, supaya dia maafkan, atau pulangkan hak yang kita ambil. Dulu kita pernah curi duit dia 10,000 atau 1,000, maka pulangkan. Kalau dah habis duit tu, usahalah pulangkan. Berjual ke, meminjam ke, berhutang kepada yang lain, kemudian tebus yang 1,000 barang yang kita ambil secara tidak sah itu. Atau minta halalkan kalau dia boleh menghalalkan. Itulah syarat kelima di antara syarat-syarat taubat tadi. Jadi berat kerja buat dosa pada hamba manusia ini adalah sangat berat. Kita mesti cakap terus terang, saya pernah buat macam ni, saya minta halal. Kalau dia tak nak, dia nak barang juga, pulangkan. Kalau tidak, memang menyusahkanlah di akhirat. Cuma ada ulama-ulama mengajar kita macam mana cara istighfar yang baik. Maka dikatakan oleh mereka bahawa sebaik-baik istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita akui kehebatan, dia Maha Pengampun, mengakui dosa-dosa juga, sampai kita puji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akui dosa kita. Ya Allah, aku ni berdosa. Sebagaimana Nabi SAW mengajar kita Sayyidul Istighfar, Raja Istighfar. Macam mana cara beristighfar dengan istighfar yang hebat ini, yang dikatakan Raja Istighfar ini? Yang pertama, Allahumma anta rabbi, ya Allah, Kau Tuhan, Kau mencipta aku, Kaulah Rabbku, la ilaha illa anta, tiada yang disembah, tiada ilah, tiada yang disembah selain Engkau. Khalaqtani, Kau cipta aku, wa ana abduka, angkat tinggi-tinggi, muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian rendahkan diri kita. Wa ana abduka, aku ni hamba Engkau, hamba yang kerdil. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastat, dan aku akan berada
dalam perjanjian, ya, ahdika, kuat tenaga, apa yang aku dah janjikan, apa yang kau janjikan kepada aku akan aku buat mastata'tu, sedaya mampu. Barulah iktiraf. Ini juga perkara yang perlu dalam istighfar, mengiktiraf nikmat Allah Subhanahu wa taala. Abu'u bi nikmatika alayya. Aku mengaku, aku mengiktiraf bahwa nikmat Engkau banyak pada aku. Abu'u bi dzambi, dan aku mengiktiraf dosa. Pengiktirafan ni iktiraf nikmat Allah taala dan iktiraf dosa kita. Itulah kunci-kunci penting untuk bertaubat, untuk berdoa, ya, beristighfar. Barulah ajukan permohonan, faghfirli, ampunkanlah aku, ampunkanlah aku. Kemudian puji lagi, fa innahu la yaghfirun dzunuba illa anta. Sungguh ya Tuhan, tak ada yang dapat mengampunkan kecuali Engkau. Ada kisah pernah saya baca, seorang tawab di zaman-zaman Imam Syafi'i. Tawab di Kaabah, ya Allah, aku ni berdosa, kemudian aku buat lagi, dan aku malu nak minta ampun sama Engkau ya Allah. Tapi tak ada lagi Tuhan yang lain. Walaupun malu, aku pun datang juga. Walaupun aku malu minta ampun sebab selalu berulang-ulang dosaku, tapi aku datang juga minta ampun, sebab tiada yang pengampun selain Engkau ya Allah. Imam Syafi'i catat doa orang, ya, maknanya puji doa orang. Itulah raja istighfar, kerana di dalamnya ada apa? Iktiraf nikmat Allah, kemudian iktiraf seorang hamba akan dosa, mengakui dosa kita, ya. Itu kunci, ya, kunci Sayyidul Istighfar. Ada satu lagi hadis, ini pun cara beristighfar. Imam Tirmizi dari hadis Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Ta'ala kata, ini hadis kursi, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Ya anak Adam, sesungguhnya bila engkau seru aku, bila engkau panggil aku, macam mana panggil Allah Ta'ala, ya Allah, ya Rabb, ya Ghaffar, itu cara memanggil. Wa rajautani, panggil dan mengharap. Jadi dalam hati kita itu penuh dengan apa? Dengan harapan. Jangan putus harap, ya, ar-raja. Wa rajautani, mengharap. Ghafartu laka, balasannya apa? Kalau kita buat doa ni, kita berdoa dan kita mengharap penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka, aku ampunkan engkau apa saja yang ada dosa pada engkau, wala ubali, dan aku tak peduli banyak mana pun. Ya bani Adam. Yang kedua, wahai anak Adam, kalaulah lau balagat dunubuka anan sama, kalaulah dosa engkau sampai selangit, ya, sebanyak langit, setinggi langit sana dosa engkau, kemudian kau datang minta ampun, sumastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepada aku, la ghafartu laka, aku niscaya aku ampunkan kau. Serius ni, la pendek tu, la ghafartu laka, niscaya aku ampunkan kau. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalaulah engkau datang kepada aku dengan sepenuh bumi ini membawa kesalahan, summa laqitani, kemudian engkau jumpa pada aku dengan syarat la tusyrik bi syai'an, dengan syarat kau tidak mensekutukan aku, mensyirikkan aku dengan sesuatu yang lain, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang kepada engkau dengan sepenuh bumi ini juga keampunan. Masya Allah, Allah Ta'ala sangat mengampun, sangat sayang kepada kita semua. Hadis ini adalah riwayat Tirmizi dan dia katakan hadis ini hasan sahih.
Jadi hadis ini menerangkan sebab-sebab maghfirah, doa dan harap. Mana dia? Ya ibn Adam, innaka ma da'utani wa rajautani. Itu kata kunci dia. Sesungguhnya bila engkau doa, bila engkau seru aku dan engkau mengharap kepada aku. Jadi kunci bila kita berdoa, jangan lupa ya Allah, macam ya Rabb. Kemudian barulah kita mengharap, ya Allah, ampunkan aku. Itu kuncilah, kata kunci dalam berdoa. Maka sepatutnya lah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah bulan penuh pengampunan. Nabi SAW, Sayyidul Khalq, penghulu segala makhluk, dia pernah berkata, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh hatiku merasa tertutup, merasa gelisah. Jadi Rasulullah SAW sentiasa takut, sentiasa bimbang. Maka dia banyak-banyak istighfar. Sungguh ini, sungguh aku, la itu pun sungguh juga, dua kali sungguh. Sungguh aku minta ampun pada Allah satu hari itu 100 kali. Bayangkan tuan-tuan, Rasulullah yang diampunkan dosanya yang dah lalu, dosa yang akan datang pun diampunkan juga, tapi masih merasakan perlunya istighfar sampai 100 kali sehari semalam. Konon pula kita yang selalu bergelumang dengan dosa, lagilah lebih banyak kita beristighfar daripada Rasulullah SAW. Sebab bagaimana dikatakan pada tazkirah sebelum ini, gunakan masa-masa lapang kita hanya untuk istighfar. Astagfirullah. Masa-masa menunggu di hospital ke, di stesen bas ke, astagfirullah. Sebab Rasulullah kata, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bertuahlah orang yang mendapati istighfar yang banyak, istighfar yang paling banyak di dalam lembaran amalnya nanti. Mudah-mudahan kita boleh dapatlah itu. Oke, terakhir, ingat somo. Apa yang perlu diingat? Istighfarlah, Anda beruntung. Berpunca daripada hadis tadi lah, tuba, bertuahlah, beruntunglah orang yang mendapati lembaran amalnya banyak